Malam yang tenang di kota ini, kita bertemu Dimitri, pemuda yang berdepan masalah biasa. Istrinya menyuruh membeli barang dapur, namun kerana terlupa, dia menelepon dan memulakan pertengkaran kecil antara mereka. Istrinya memarahi Dimitri kerana memilih produk yang mahal dan tidak memikirkan tentang penjimatan. Selain itu, istrinya baru sahaja menerima PlayStation 5 melalui pos dan wang tersebut sepatutnya digunakan untuk percutian mereka. Di kaunter bayaran, seorang pengemis ingin membeli makanan tetapi wang tidak mencukupi. Dia meminta bantuan orang di barisan, namun semua orang mengabaikannya, termasuk Dimitri yang sebenarnya mampu membantu tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Akhirnya, seorang nenek berbuat baik, pengemis itu pergi memberkatinya dan menjanjikan syurga. Kepada Dimitri, dia berkata agar ingat detik itu ketika terbakar di neraka. Apabila tiba gilirannya untuk membayar barang belian, Dimitri mengambil kesempatan daripada sekeping shilling yang ditinggalkan oleh pengemis itu dan menggunakannya untuk kepentingan dirinya. Beberapa menit kemudian, pertengkaran di telefon bersambung. Semasa dia memasukkan barang-barangnya ke dalam kereta, pengemis itu menghampirinya untuk menuntut kembali shillingnya. Dimitri memberi lagi dan bertanya sebab disumpah kerana 10 sen. Pengemis itu membalas, ini soal perbuatan. Dimitri ketawa, berkata doanya sia-sia kerana dia tidak percaya kepada Tuhan. Didorong rasa ingin tahu, pengemis itu mengejarnya di tempat letak kereta dan bertanya apa yang dia percayai. Dimitri menahan geram dan berkata dia percaya pada sains serta fakta yang nyata. Pengemis itu berkata bukti sudah cukup, namun nindanya terlalu keras dan tertutup. Dia beredar pergi. Beberapa menit kemudian, Dimitri kembali dalam keadaan agak marah mendesak pengemis itu memberitahu apakah bukti-bukti tersebut dan adakah dia benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Sebelum Anda sempat ragu, Anda tertanya-tanya mengapa seorang lelaki yang bijak dalam perniagaan seperti Dimitri mau berdebat dengan seorang pengemis tentang subjek yang serumit agama dan sains. Kita harus tahu bahawa pengemis itu adalah seorang lelaki yang sangat rasional dan berpendidikan. Penampilannya mungkin serba kekurangan, tetapi mindanya tajam dan penuh dengan pengetahuan. Dia tahu tentang kehidupan sejarah dan dia juga tahu tentang Dimitri kerana sebelum Dimitri sempat pergi, pengemis itu mengejutkan Dimitri dengan maklumat tentang hidupnya yang tidak diketahui oleh orang lain, malah istrinya sendiri, yang membuatkan Dimitri bersikap defensif dan hampir mencetuskan pergaduhan di tengah-tengah tempat letak kereta. Pada mulanya Dimitri menyangka dia sedang berhadapan dengan seorang penghendap, tetapi pengemis itu memberitahunya bahawa ini bukan kali pertama mereka bertemu. Dia seorang yang pemerhati dan mengingati segala yang dia lihat. Selepas Dimitri mengugut untuk memukulnya, pengemis itu menjatuhkan diri ke lantai dan mula menangis, mengulangi bahawa dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Pada saat itu, telefon berdering dan istrinya memarahinya kerana masih belum sampai di rumah. Dimitri meletakkan telefon dan memutuskan untuk duduk di lantai bersama pengemis itu untuk meneruskan perbualan. Selama beberapa menit seterusnya mereka bercakap tentang Dimitri, tetapi apabila dia bertanya bagaimana dia boleh tahu begitu banyak perkara, pengemis itu mengaku bahawa dia telah hidup lebih daripada 2000 tahun dan pernah mengenali Jesus Christ. Pada mulanya, Dimitri berfikir apa yang kita semua fikirkan. Dia seorang pengemis, tinggal di jalanan dan benar-benar gila. Namun, dalam sekelip mata, lelaki itu mula bercerita bahawa dia ialah orang Yahudi yang mengganggu Yesus ketika memikul salibnya. Pada hari itu, Yesus meminta sedikit air. Namun, lelaki itu dengan sombong berkata dia hanya akan memberikannya sewaktu pulang selepas meletakkan salib itu di destinasinya. Lebih 2000 tahun berlalu, pengemis itu masih terkandas, menanti kepulangan Tuhan demi takdirnya. Maka, Tuhan itu nyata bukan sekadar kepercayaan, dan Dimitri percaya kepadanya. Buat pertama kalinya sejak mereka mula bercakap, Dimitri terdiam 1000 bahasa, tapi tidak lama kemudian mereka membuat pertaruhan. Pemuda itu yakin dia akan menemui kelemahan dalam kisahnya. Pada awalnya, Dimitri bertanya soalan mudah seperti jari tersembunyi, tetapi pengemis itu mengingatkannya dia bertemu Tuhan, bukan peramal. Selepas itu Dimitri meminta bukti, namun pengemis itu sekali lagi berkata tiada kain bertahan 2000 tahun, itu tak membuktikan apa-apa, cuma kain buruk. Kemudian mereka beralih kepada Tuhan dan rupanya pengemis itu berkata wajahnya tidak seperti digambarkan. Wajahnya lesu, berlumuran darah.
Dia tidak ambil peduli kerana baginya itu cuma pesalah yang bakal dihukum mati pemandangan biasa zaman itu. Kalau sempat dekat dengannya selama 3 minit pun, itu sudah lama. Bagi semua orang, dia cuma orang gila yang merepek. Mana mungkin dia tahu dia di depan anak Tuhan. Dia cuma nampak lelaki mau bersandar dan menolak memberinya segelas air. Sekarang dia telah terperangkap selama 2000 tahun dan siapa tahu berapa tahun lagi dia perlu menunggu. Bagi Dimitri, sukar untuk membuktikan bahawa kisahnya palsu atau benar atau ia dirancang dengan sangat rapi kerana sehingga saat ini ia hampir tidak dapat disangkal. Perbualan berlanjutan. Dimitri bertanya sama ada dia menyesal. Pengemis itu kata awalnya tidak, tetapi bila faham, cuba menebusnya. Dia menyertai gereja dan menghabiskan lebih daripada 100 tahun cuba mendapatkan keampunan, tetapi tiada apa yang berlaku. Kemudian selama berabad-abad seterusnya, dia berseronok sepuas hati. Keabadian ada kelebihannya, tetapi segala keterujaan akan habis dimakan waktu. Baginya Tuhan wujud, tetapi dia tak pasti Tuhan menyebelahinya. Hatinya berbelah bahagi, dan selepas 2000 tahun masih ragu. Dimitri bertanya mengapa dia tidak memanfaatkan keabadiannya. Dia boleh menjadi kaya dan mengalami segala-galanya, dan pada saat itulah pengemis itu memberitahunya bahawa dia sudah pun melakukannya. Setiap orang boleh merasai segalanya. Hidup indah jika ada tujuan dan berani mengejar impian, namun ketakutan pada kematian dan perkara asing menghalang anda. Selain itu, keabadian tidak seperti yang difikirkan Dimitri. Ia tidak menjadikannya kebal terhadap apa-apa. Dia masih berasa sejuk, lapar dan lukanya sembuh pada kadar biasa. Tiada faedah lain selain tidak menjadi tua. Apabila menyentuh soal kecederaan, Dimitri bertanya mengapa dia tidak menamatkan riwayatnya sendiri, namun dia menjawab bahawa dia telah mencuba beribu kali, tetapi semuanya tetap gagal. Pernah sekali dia menggantung dirinya dan lehernya patah di banyak bahagian, tetapi dia hanya kekal di sana selama 2 minggu sehingga tali itu putus. Senjata api tidak mahu meletus ke arahnya, sentiasa tersangkut atau meletup di dalam tangannya. Pada tahun 1945 dia telah diculik oleh pihak Nazi dan hampir dilanggar oleh sebuah kereta kebal apabila roda-rodanya hancur. Selepas 10 minit anekdot tentang luka dan percubaan untuk mati yang gagal, Dimitri akhirnya mengalah dan menerima kekalahan. Pengemis itu menerima wang tersebut dengan terharu, namun Dimitri masih ragu dan menganggap lelaki itu mungkin kurang siuman tentang ceritanya. Pengemis itu memberitahunya bahawa jika dia benar-benar gila, dia pasti akan mencipta sesuatu yang jauh lebih mudah. Kerana, mengapa dia perlu menghabiskan masa berjam-jam berbual dengan seseorang dan menghafal setiap rincian cerita yang begitu rumit hanya untuk 20 pound? Sebelum Dimitri pergi, pengemis itu menunjukkan beberapa parut pada lengannya. Ia adalah nombor tarikh-tarikh yang dia percayai Jesus Christ akan kembali, tetapi pada semuanya dia silap. Sejak itu dia telah menunggu sehingga seseorang yang mempunyai mentaliti yang sama dengannya membantunya mencari penyelesaian kepada masalah ini. Itulah sebabnya dia sangat berterima kasih kerana bertemu dengan Dimitri. Pemuda itu berfikir dengan cara yang dia percaya boleh membantunya. Tapi untuk itu Dimitri perlu membuka mindanya dan percaya bahawa kisahnya benar-benar berlaku. Sesuatu yang dia belum bersedia untuk lakukan pada saat ini, jadi dia meminta diri. Pada saat itu Dimitri memintanya supaya berhenti dan bertanya mengapa dia berfikir bahawa Tuhan menyumpahnya sedemikian rupa. Ia tidak masuk akal. Pengemis itu menjawab bahawa ia bukanlah satu sumpah, atau sekurang-kurangnya dia tidak menganggapnya begitu. Nada suara Jesus Christ bukanlah nada kemarahan. Baginya ia lebih seperti satu jemputan. Yesus Kristus menyuruhnya menanti kepulangannya, bukan dengan marah, tetapi agar mereka dapat bersama saat dia akhirnya percaya. Dia mencuba berabad-abad, namun mungkin tak pernah memahami maksudnya. Dia yakin Tuhan itu wujud, namun terkandas di bumi kerana gagal memahami pesanannya. Pengemis itu berjanji memberinya air, dan Tuhan hanya menunaikan permintaan tersebut. Dimitri terfikir seketika bagaimana seseorang yang telah hidup begitu lama tidak mempunyai apa-apa lagi untuk dikongsi tentang dunia. Pasti dia pernah bertemu dengan tokoh-tokoh besar, Michelangelo, Da Vinci, Tesla. Tapi pengemis itu memberitahunya bahawa mungkin, ya, atau mungkin tidak.
Lagipun, bagaimana dia boleh tahu bahawa mereka akan menjadi orang yang begitu terkenal jika sumbangan mereka hanya diiktiraf lama kemudian? Masalah lain ialah tiada sesiapa yang benar-benar kelihatan seperti dalam lukisan yang orang miliki tentang mereka, termasuk Tuhan sendiri yang tidak mempunyai mata biru seperti langit. Semua orang percaya kepada sesuatu yang berbeza, terdapat pelbagai jenis Tuhan, tetapi dalam pengalamannya, dia yakin tentang Jesus Christ kerana dia mengenali beliau secara pribadi dan tiada yang lain. Pada saat itu, telefon berdering dan isteri Dimitri menjerit kepadanya bahawa sekarang jam 3 pagi dan dia mau tahu di mana dia berada. Dimitri meminta maaf dan memberitahu dia bertemu seseorang yang menarik, namun isterinya menyangka wanita lain lalu terus mematikan talian. Tanpa rasa terganggu, kedua-dua lelaki itu terus berbual dan Dimitri memberitahunya bahawa membuktikan kewujudan Tuhan adalah sama sukarnya dengan membuktikan ketiadaannya. Namun bagi si pengemis, fasa hidupnya tamat. Dia jemu orang percaya pada Tuhan. Baginya cuma bahagia, jadi dia lepaskan semua hasil hidup abadinya. Orang kaya tak tidur, mengira wang dan pengkhianat sekeliling. Semakin kita melepaskan perkara yang dianggap penting, semakin cepat kita sedar bahawa untuk bahagia, kita hanya perlu membuat keputusan untuk menjadi bahagia sahaja. Dalam kesnya, dia hanya menunggu hari kepulangan Tuhan dan dia sudah bersedia untuk memberikan jawapan yang diharapkan olehnya. Selepas semua ini, pengemis itu akhirnya meminta diri. Tetapi sebelum itu, Dimitri bertanya siapa dia sebenarnya, mempercayai bahawa dia sedang bercakap dengan Tuhan sendiri. Sebuah filem yang hebat. Namun dia menegaskan bukan Tuhan. Walau sebahagian dirinya mungkin ada dalam diri, dia terus berharap kembali. Tiba-tiba kedengaran bunyi hon kereta dan Dimitri berpatah balik untuk menjelaskan kepada isterinya bahawa ia bukan seperti yang disangkakan. Namun, apabila dia cuba memperkenalkan pengemis itu kepadanya, dia sudah tiada di situ. Jadi mereka kembali ke kereta dan dia muncul semula. Tiba-tiba, seorang lelaki seiras pengemis itu menyuruhnya kembali bekerja kerana masanya tiba. Isteri Dimitri menyangka semua ini hanyalah gurauan dan menjerit kepadanya bahawa mereka akan berbincang di rumah. Tetapi apabila Dimitri masuk ke dalam keretanya dan melihat melalui cermin pandang belakang, mata pengemis itu membalas pandangannya. Filem itu berakhir pada saat yang tegang itu tanpa jawapan yang jelas. Ia adalah sebuah kisah refleksi dalaman yang mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Dan begitulah berakhirnya filem hebat ini. Jika anda ingin terus menonton lebih banyak ringkasan yang menarik, saya sharekan video ini.